البزار المقلبي الملقب ملقب بالبحر زخار. قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بزار رحمه الله تعالى وبالسند إليه حدثنا الحارث بن حجر العطاري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد عن جده أبي سعيد قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ya rabbal alamin. Itulah kitab yang ke-15, iaitulah Musnad al-Bazzar bagi al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Amr bin al-Bazzar rahmatullahi alaih. Secara ringkasnya, yang pertama sekali ialah berkenaan dengan musannif rahmatullahi alaih. Maka itulah Abu Bakr Ahmad bin Amr al-Bazzar. Cumanya melihat kepada para ulama yang mentahqiq kitab Musnad al-Bazzar, mengatakan bahawa al-Imam Abu Bakr Ahmad ni, dia ni adalah ulama yang mana tidak diberikan haknya dalam biografi yang disebut. Maksudnya apa? Tidak ditulis banyak tentang sejarah hidup al-Imam al-Bazzar rahmatullahi alaih. Maksudnya apa? Para pengkaji-pengkaji ni dia perlu cari tentang apa? Manakib kisah al-Imam al-Bazzar. Mereka mengatakan tak banyak kisah yang ada. Cumanya al-Imam al-Bazzar rahmatullahi alaih dipuji oleh para ulama kerana ketinggian hafalannya. Sehingga disebut oleh Imam Ibn Abi Khaythamah, huwa ruknun min arkanil Islam. Itulah rukun daripada rukun Islam. Diri dia tu, Al-Imam Al-Bazzar, ruknun min arkanil Islam. Soalnya dia tu tiang bagi agama. Bersangatan apa? Bersangatan alim dan juga ingatnya dia kepada baginda, kepada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ruknun min arkanil Islam. Dan dia ni diumpamakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kana yushabbah bi Ibn Hanbal fi zuhdi wa wara'i. Dan zuhd dan wara' tu umpama Ibn Hanbal. Kerana al-Imam al-Bazzar ni dia lapis belakang. Dia mengaji dengan guru-guru dia adalah ashabus sittah. Dia anak murid bagi Imam Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, anak murid bagi al-Imam An-Nasa'i, anak murid bagi al-Imam Ibn Majah, seorang siapa? Al-Imam At-Tirmizi. Dia lapis bawah. Tapi dia tu ditashbihkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Penisbah wara' dan zuhud. InsyaAllah Syekh kena. Anak murid bagi imam yang 6. Dia semua. Tapi dia lapis bawah lah maksudnya. Dia bukan lapis Imam Syafi'i, bukan. Tapi disebabkan zuhud dan wara' itu dikana yushabbah di Ahmad bin Hanbal. Ditashbih dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Maka dia dipuji oleh kebanyakan para ulama. Cumanya ada sebahagian ulama yang mengkritik hafalan dia. Iaitulah Al-Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaih. Cumanya kalau kita tengok Imam An-Nasa'i ada kritik tentang hafalan dia. Kata anda tengok kepada seorang perempuan, dia ada tulis tahqiq kepada magister, master punya risalah, namanya Hana Bakri. Dia kata masalah ni, dia kata Imam An-Nasa'i ada kritik. Allahumma salli ala Muhammad. Hafalan Imam Al-Bazzar. Kerana Imam Bazzar ni pada akhir hayat dia pergi kepada Mesir. Kemudian dia apa? Baca hadis straight. Maka ketika itu kadang-kadang mungkin ada kesilapan yang berlaku. Maka Imam An-Nasa'i ni dia macam keras sikit bila dia dengar berlaku je kesilapan. Faham tak? Maka terus apa? Dia jarah akan Al-Imam Al-Bazzar. Ini istilah dalam mustalahul hadis. Tapi satu istilah,
dia panggil kalamul aqran. Yurwa, yutwa wala yurwa. Contohnya Azim dengan Fatu. Azim kata berat kat Fatu. Ya, Azim Fatu ni tak ngaji mana orang kata ni. Ngaji salah banyak kata. Fatu pun kata kat Azim. Adakah anak murid ni boleh ambil perkataan ni, bah? Tak boleh sebab apa? Sebab dia panggil aqran. Aqran ni, bah, sama-sama satu batch. Dan ghalib satu batch ni, bah, berlaku hasad dengki. Tapi kita tak sebut pada ulama tu hasad dengki. Cuma berlaku ghalibnya apa dia? Hasad dengki. Wadih? Baik. Kemudiannya, berdekatan dengan Musnadul Bazzar. Musnadul Bazzar yang kita akan baca ni, iaitu Al-Kitabu Al-Khamisa Asyara. Musnadul Bazzar. Al-Mulaqqabu bil-Bahri Az-Zakhar. Baik. Qala Musnadu Al-Bazzar. Musnad Al-Bazzar. Pertama sekali kata Al-Bazzar. Al-Bazzar dengan bermaksud ialah apa? Kain. Bazarun. Bazar dengan makna apa? Kain. Maka Al-Bazzar nisbah kepada orang yang apa? Yang menguruskan kain ataupun menjual kain. Dalam kamus kata apa? Ismun liman yukhriju duhna minal bazar. Mengeluarkan minyak daripada kain ataupun au yabi'uhu. Ataupun jual kain. Cumanya tak tahulah adakah musannif yang jual kain ataupun adik-beradik dia. Ataupun tok nenek moyang dia. Tak disebutkan dalam biografi dia. Cuma Al-Bazzar maksudnya apa, Syekh? Jual kain. InsyaAllah. Apa dia? Ataupun orang yang mengeluarkan dia bila kita kain ni, dia macam apa? Ada minyak dia. Sebab bila kain ni, kalau ikut zaman dulu lah, dia kain ni asal daripada pokok. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kami turunkan pakaian. Takkan Allah Ta'ala buat turun pakaian sebutir tu atas Nabi Adam. Tak, Allah Ta'ala turunkan benih. Kemudian benih tu tumbuh pokok. Kulit kayu pokok tu dibuat apa? Dibuat pakaian. Maka dihilangkan akan apa? Akan umpama serpihan. Itu daripada kain. Itu juga apa? Orang, bahasa mudahlah. Orang yang menguruskan apa? Kain tersebut dengan dikeluarkan apa? Kelebihan-lebihan itu dibersihkan. Dia panggil bazzar juga ataupun orang yang jual kain. Dia dipanggil bazzar. Wadih betul? Minyak tu mana pun tak jelas. Cumanya dia maksudnya asal tu dia maksudnya pakaian tu dibuat dalam keadaan proses yang mentah. Kemudian orang yang akan keluarkan tersebut. Keluarkan apa dia? Kerja dia apa? Bersihkan pakaian. Dia apa satu istilah namanya qasar. Tahu qasar? Qasar ni dia pakaian, asal pakaian tu dia apa? Dia tak macam putih tau. Lepas tu kita ada satu kerja tu apa? Kerja tu ialah memutihkan pakaian. So ada kerja, dia banyak kok. Orang Arab ni dulu banyak kerja, macam kita lah, berah. Zaman dulu berah banyak nak kerja nak buat. Dulu lah ni pakai mesin lah, dulu apa? Apa lagi kerja apa? Tarik lagi dengan dengan lembu tu kerja. Nak buat pijak, lembu tu pijak lagi. Banyak kan kerja. Berapa? 14 kerja apa? Untuk boleh hasilkan apa? Beras zaman dulu. Beza dengan zaman lah. Zaman lah pada dengan apa? Isi padi lah tu, jalan tu. Zaman dulu tak? Dia ada banyak kerja. Untuk hasilkan apa? Satu pakaian yang berkualiti. InsyaAllah betul. Taib. Kemudiannya al-mulaqqabu yang diberi nama. Ataupun yang sebab setengah nusrah al-musamma. Yang digelarkan. Digelar apa? Bil-bahri az-zakhar. Apa al-bahri az-zakhar? Al-bahr makna laut. Az-zakhar dengan banyak makna. Zakhar ni banyak makna. Dalam setengah kamus kata zakhar al-ma' ay zakhar al-bahr irtafa'. Az-zakhar datang juga dengan makna apa? Yang tinggi. Air yang meninggi. Tak? Jadi al-bahr laut. Az-zakhar apa dia? Yang tinggi. Datang juga dengan makna az-zakhar dengan al-makna al-mumtali. Yang penuh. Laut yang tinggi ataupun datang juga dengan makna laut yang apa? Yang penuh. Datang juga az-zakhar dengan makna ittaraba. Ittaraba dengan makna apa? Bergelombang. Makna apa? Laut yang bergelombang. Maksudnya apa di sini? Al-mafhum, al-makna bahawasanya apa? Laut yang banyak air yang apa? Yang bergelombang.
Ini maksud bahawa nama nama bahawa musnad musannif rahmatullahi alaih. Apa al-bahru zakhar. Laut yang apa? Yang penuh dengan air. Isyarat kepada apa? Kepada banyak ilmu yang berada di dalam Musnadul Bazzar. InsyaAllah. Lautnya. Sebab itu para ulama kalau dia alim dipanggil al-bahr. Boleh insyaAllah. Jelas? No? Kemudiannya nak beritahu. Al-Imam Al-Bazzar, dia ada mengarang 2 musnad. Dulu ada sebut dah dulu. Buka balik. Masuk awal dulu. Kisah 22. Sama tak kita apa? Tengok. Baca Azim. Innamal a'malu binniyat tu. Makhrubun. Dengar semua. Tu. مخروج بغالب نسخ البخاري بل في جميعها على ما قاله في فتح الباري وإلا من مصنف عبد الرزاق فذكرت منه حديثين لأن أولهما مختصر اللفظ جدا وحذفت مما ذكره منها سنن بيهقي ثانيا فإن حديثها مكرر مع ما في مسند الشافعي رحمه الله تعالى وكذا. Tengok ni. Tengok wakaza hazaftu ahada musnadil Bazzar. Dan begitu juga aku buang akan salah satu 2 musnad Bazzar. Betul tak? Maksudnya ada 2 dah musnad sekarang ni. 2 musnad. Cumanya dia sebut dulu musnad Bazzar ada musnadun saghir dan ada musnadun kabir. Musnad saghir mafqud syekh, hilang, tak jumpa. Yang ada apa? Musnadun kabir sahaja. Musnad kabir itu yang kita akan baca pada malam ni, iaitu al-bahru zakhar. Jadi muradnya itu kan dia kata hazaftu ahada musnadil Bazzar li takarrurih. Murad itu dia, hak tu ke? Kan dobit baca Azim, ada tak dobit apa-apa? Ada buat musnad ada 2, kabir, saghir. Ayo. Saghir ini tidak dijumpai. Gitu kan? Satu je. Tak ada dobit lain. Lepas tu ada dobit. Ni yang benar hazaftu ahada hadithani kan? Wah. Tu yang betul. Sebab apa? Sekarang ni dia kata aku buang salah satu daripada 2 musnad Bazzar sebab berulang-ulang. Lah. Sekarang ni satu musnad tak ada. Hilang. Han nak buang lagu mana? Memang tak ada. Betul tak? Sebab tu murad dia apa? Membuang salah satu 2 hadis. Kerana Al-Qal'i dulu, Awail dulu, dia sebut 2 hadis musnad Bazzar. Dia buang satu. Faham tak? Dulu sebut dah. Jadi, faham tak betul? Bukan buang salah satu 2 musnad Bazzar. Kerana satu musnad tak ada. Hilang. Sebenarnya muradnya adalah aku buang salah satu daripada 2 hadis dalam Musnadul Bazzar. Wadih? Taib. Tapi ada permasalahan cara buang musnad. Kerana dia ambil bukan hadis pertama. Ini tanda ni bukan hadis pertama dalam Musnadul Bazzar. Ini hadis ke-6. Hazal hadis laisa bi awwali hadisin fi Musnadil Bazzar. Ini hadis ke-6 dalam Musnad Bazzar. Jadi musannif kenapa dia datangkan hadis ni? Kerana dia ikut Al-Qal'i yang dulu. Awail dulu yang sebut tu. Dia kan ada jumpa setengah hadis salah. Dia ambil itu dia pitak lah ni. Dia tak cek dulu kat kitab asal. Dia pitak terus. Kalau dia cek dulu, dia kata ni hadis bukan hadis pertama. Hadzal hadis laisa bi awwalil hadis. Ni hadis bukan hadis pertama. Faham tak? Ni hadis ke-6 dalam Musnadul Bazzar. Syarah Syekh kana? Tanda elok tu. Dan dia sebut musnad ada 2. Ni musnad apa ni? Kabir ke saghir? Ni musnad kabir. Ni musnad kabir lah. Musnad saghir tak jumpa lagi. Dan musnad kabir musannif baca di Mesir. Musnad saghir baca di Asbahan. Asbahan dekat Iran. Ha? Dia baca di Asbahan. Cuma lepas dia baca tu hilang. Faham tak? Bukan dia yang dia karang, dia imla'. Baca orang tulis. Orang tulis. Itu imla' tak?
على كل حال مسند الكبير حدث به في مصر. Diajarkan di Mesir. Musnad Saghir dibacakan di mana? Asbahan. Asbahan ni dekat Iran. شواء شيخنا boleh الكبير فين في مصر والصغير في أصبهان ما ada boleh insyaAllah dan apakah kelebihan Al-Bahruz Zakhar Musnad Al-Kabir ni kata para ulama kelebihan kitab ni adalah kasmi semua nama dia. Dia banyak membahaskan ilat hadis. Kitab ni dia banyak bahas apa? Ilat hadis. Sebab itu kata Imam Allahumma salli ala Muhammad Ibn Kathir, yujad fihi min at-ta'alil ma la yujad fi ghairihi. Kitab Musnad Al-Bazzar ni kelebihan dia apa? Menyebutkan ilat-ilat hadis. Ilat-ilat hadis ni apa? Penyakit bagi hadis tersebut. Jadi insya-Allah antum mengaji. Ana rasa tak sesuai aku bahas lagi. Jangan habis ni. Faham tak? Apa dia? Asbahan dekat Iran. Dia kitab Musnad Bazzar ni, kelebihan dia apa? Dia sebutkan ilat hadis. Contoh apa? Hadis ni tidak diriwayatkan melainkan oleh fulan bin fulan. Dia sebut. Dia sebut hak ni dia. Hak ni perawi ni menyebutkan apa? Secara apa? Wasal. Tapi perawi ni menyebutkan secara mursal. Dia sebutkan ilat-ilat hadis. Itu kelebihan kitab Musnad Bazzar. Cuma yang Musnad Bazzar ni ramai ni ulama khidmat. Musnad Bazzar memang masyhur Musnad Bazzar. Hatta Ibn Hajar menjadikan dia daripada Ummahatil Asyarah. Ada 10 kitab yang dikira sebagai ibu bagi kitab-kitab hadis, di antaranya Musnad Al-Bazzar. Qala al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Amr, tidak? Ahmad bin Amr, tidak. Dalam nuskhah, kebanyakan nuskhah apa? Al-Arba'in Al-Ijluni, dia buah nama Abu Bakr Hasan bin Hasan. Hasan bin Husain. Ni salah. Ha, Abu Bakr Hasan bin Husain. Kemudian apa? Sebab apa salah? Sebab nama betul dia apa? Ahmad bin Amr. Jadi, faham tak? Asal ni, qala al-Imam Abu Bakr Hasan bin Husain. Dalam Arba'in Ijluni cetakan. Ha tak? Tapi salah benda tu. Sebab nama dia bukan tu. Nama dia Ahmad bin Amr. Jadi datangnya tahqiq kita ni, tahqiq apa? Sama kan? Dia pergi tukar tulis. Dia ambil, dia buang tulis. Sebab memang confuse salah. Faham Syekh? Rahimahullahu ta'ala. Nanti kalau boleh himpunkan balik tu. Segala apa? Mulahazat. Bagi kitab ni. Banyak ni. Faham tak? Tengok balik. Hilang tu. Turun itu hilang pada zaman Nabi lah. Musoneh dah jumpa. Mana Musoneh dia lah. Memang hafalan di dada dia. Bukan yang dia baca kitab. Mana? Dia setengah ulama. Dia karang. Kemudian dia baca balik. Pada aku karang kitab. Kemudian aku baca balik kitab yang aku karang. Tu haddatha bihi. Ataupun anak murid baca. Maksudnya apa? Kita karang kitab dan kita baca kitab karang kita. Kitab tu hilang. Semua ada kat dada dia. Kitab As-Suri. Ustaz As-Suri. Dia kata kena Ustaz As-Suri. Kan, contoh dia macam ni. Dia tulis kitab. Kemudian dia mengajak dengan kitab tersebut. Faham? Kemudian lepas habis zaman Musoneh, berlalu satu masa, kitab tersebut tak dijumpai oleh orang. Orang tak jumpa. Hilang. Tu maksud hilang tu. Faham tak? Sebab apa? Jangan lupa cerita yang kita sebut pasal hilang ni. Hilang ni banyak hilang kitab di mana? Zaman Abbasiyah. Jatuhnya Abbasiyah. Hilang banyak kitab. Faham tak? Tu banyak gila hilang kitab. Maka bila sebut hilang kitab tu kena ingat. Zaman-zaman tu lah. Tak lari mana. Tak jauh tu. Zaman tu. Banyak hilang kitab. Bukan takat tu. Ada juga zaman sebelum tu. Zaman Abbasiyah. Masa gaduh Amir dengan Makmud. Anak Harun Rashid. Hancur Baghdad tu. Bergaduh. Adik-beradik bergaduh. Anak khalifah bergaduh. Hancur Baghdad dia buat. Perang. Adik-beradik. Perang saudara. Kalau aku nak beritahu punya. Faham betul? Kitab tersebut tak dijumpai. Tak jumpa nusrah dia ke mana. Anak zaman lah memang tak ada muskil lah. PDF ada. Hilang-hilang minta kat Google. Qala al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Amr al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Sanadi ilayhi. قال حدثنا الحارث بن الخضر عطار قال حدثنا سعيد بن سعيد
Sa'id bin Sa'id tak? Betul tak? Kalau ikut Syekh Wa'il Al-Hambali, dia kata as-sawabnya bukan Sa'id bin Sa'id. As-sawabnya yang benar adalah Sa'd bin Sa'id. Jadi Sa'id bukan Sa'id tu, Sa'd. Sa'dun bin Sa'id. Belakang tu betul lah, depan tak betul. Ini kata ikut Al-Muhaqqiq Syekh Wa'il Al-Hambali. Sa'd bin Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an akhihi, daripada saudaranya Sa'id badal Abdullah bin Sa'id. An jaddi Abi Sa'id qala sami'tu Ali bin Abi Thalib. Hadis ni anda tak menghurai dah. Sebab apa? Sebab mafhum hadis ni telah ada pada kitab yang ke berapa? Kitab yang ke-12. Pada muka surat 45. Masalah sembahyang taubat. Masalah apa tu? Salat taubat. InsyaAllah. Sama hadis dia. Iaitu hadis apa? Sayyidina Ali mengambil hadis daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan cerita bahawa Sayyidina Ali kalau dengar, memang dia akan minta sumpah. Melainkan Sayyidina Abu Bakar. Qad sadaqa Abu Bakar. Sami'atu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yuhaddithu. Mengajar hadislah. Ada menceritalah daripada Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan riwayah bil ma'na. Ma tu mana pi? Min zaidah. Min silah. Tidak adalah Muslim. Ma min tidak adalah Muslim yatawaddau. Berwuduk ia Muslim. Berwuduk ia Muslim. Fayuhsinul wudu'a. Pertama dia apa? Dia berwuduk. Fayuhsinul wudu'a. Maka mengelok ia Muslim akan wuduk. Syekh, mengelok apa Syekh? Betul nak sebut? Mengelok akan wuduk ialah mengelokkan bagi sembahyang. Khusyuk pada wuduk ialah sebab bagi apa? Khusyuk bagi sembahyang. Sebab itu bila mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diangkat jenazahnya di depan Sayyidah Nafisah radhiyallahu taala anha, wali Mesir, perempuan Mesir, wali kan, Sayyidah Nafisah. Dia kata laqad ahsana al-Syafi'i al-wudu. Imam Syafi'i elok kalau dia berwuduk. Anda bayangkan, Imam Syafi'i punyalah banyak amalan. Ngarang kitab, mayang, tak berhenti, baca Quran. Tapi bila mana dia usulnya dah depan Sayyidah Nafisah, Sayyidah Nafisah kata apa? Imam Syafi'i elok berwuduknya. Kerana apa? Kerana wuduk adalah miftah bagi semua ibadat. Ibadat perlu pada wuduk. Kalau jam di wuduk, habis jam habis. Mayang. Ini bukan suruh waswas tak. So, ayo cukup dulu je. Fayuhsinul wudu, ibarat dengan yuhsinul wudu ialah mendatangkan juga dengan kesempurnaan wudu. Sunat wudu. Fayuhsinul wudu. 15 kali, 13 kali ila akhir. Summa ya'til masjidah. Ni syarat ni tak ada dalam hadis yang dulu. Dulu sebut apa? Berwuduk, kemudian elok wuduk mayang. Hak ni tak. Ada hadis tambahan. Summa ya'ti al-masjidah, kemudian datang ke masjid. Summa ya'ti, kemudian datang ia Muslim. Al-masjidah akan masjid. InsyaAllah Syekhana. Maka di sini ada apa? Ada disebutkan syarat yang lain itu masjid. Adakah ini syarat? Mesti datang masjid ke? Faham tak? Adakah datang masjid? Ini untuk mendapatkan kamalul fadilah. Kesempurnaan bagi apa? Bagi fadilat. Fadilat mana? Fadilat masjid. Kerana apa? Adakah syarat? Ini bukan syarat. Kerana apa? Syarat. Sebab apa? Kita tengok belakang apa? Illa ghafarallahu lah. Melainkan Allah ampun. Jadi adakah nak dapat syarat keampunan Allah Ta'ala mesti sembahyang di masjid? Tak. Faham tak Syekh? Ini untuk mendapatkan kamalu al-fadilah. Cumanya kena rujuk balik. Tak? Sebab kalau kita tengok takrir para fuqaha, sembahyang sunat afdal di mana? Di rumah ke di masjid? Di rumah. Walaupun daripada Masjidil Haram. Mayang dalam rumah sunat. Dengan mayang sunat di Masjidil Haram, mana lagi afdal? Di rumah. Ijma'an. Ijma' para ulama. Mayang sunat.
Maka ini satu persoalan. Bagaimana kita nak faham ni? Summa ya'til masjidah. Kemudian datang masjid. Sedangkan ni sembahyang sunat. Afdal di mana? Di rumah. Tambah pula sembahyang taubat nak menangis pula. Summa ya'ti al-masjidah. Dan cuba cari tak jumpa jawapan. Allahu a'lam. Faham tak? Sebab dulu hadis sebut tak syarat ni ya'til masjid. Tak syarat. Datang masjid. Faham tak? Bahkan solat sunat afdal di mana? Di rumah. Sebab tu nak tengok ni ziyadah ni apa? Makbul ataupun tidak. Dalam nisbah apa? Riwayat. Fayusalli fihi raka'ataini. Jadi 3 syarat. Berwudu. Eloknya berwudu. Datang pula ke masjid. Faham Syekh? Datang pula ke masjid. Fayusalli fihi raka'atain. Mayang 2 rakaat. Semayang padanya masjid. Raka'ataini 2 rakaat. InsyaAllah betul. Thumma yastaghfirullah. Kemudian memohon ampunlah oleh ia Muslim akan Allah. Soalan yang telah diajukan dulu. Fathu. Kita bila buat dosa wajib tak taubat dengan segera? Buat dosa wajib tak taubat dengan segera? Dengan Allah tak wajib, dengan makhluk wajib. Tak wajib dengan segera. Taubat ah. Wajib tak? Taubat wajib dengan segera. Jikalau kita melambatkan taubat, kita memanjangkan tempohan dosa. Betul tak? Betul? Baik. Kita istighfar nak sebelum semayang ke lepas semayang? Istighfar sebelum lepas sebelum semayang istighfar. Sebab? Takut dipanjang. Bukan. Sebab kita nak jumpa Allah, kita jumpa Allah dalam keadaan kita bersuci dan bukan nak istighfar. Tengok hadis ni kita. Yusalli ka yastaghfiru dulu. Salli Syekh. Salli dulu. Balik dulu anda bahas macam mana? Ada orang kata, fuqaha ada kata. Fuqaha menyebutkan apa dulu? Taubat dulu atau istighfar dulu? Muskil di antara ulama. Bila lepas solat dulu, kemudian baru istinab kerana solat itu ialah muqaddimah bagi istighfar. Wah. Sebab apa tengok sini? Sebahagian fuqaha iskal dia kata apa? Kalau kita sembahyang lepas, maksudnya apa? Kita sembahyang dulu baru istighfar. Sekarang ni apa? Kita memanjangkan tempohan apa? Dosa. Kata tengok hadis dia. Tak? Jawapannya apa? Sebab sembahyang dalam muqaddimah. Dan muqaddimah ada juzuk daripada taubat. Tak? Summa yastaghfirullah, kemudian mohon ampun akan Allah, illa melainkan ghafarallahu lahu. Mengampunlah oleh Allah lahu baginya Muslim. Melainkan mengampunlah oleh Allah baginya siapa? Baginya Muslim. Kalau dibuat dengan syaratnya begini, nescaya Allah akan berikan keampunan baginya. Khalas? Ini kita dah hurai, cumanya iaitulah kaifiat solat sunat taubat. Dalam kitab ni nak cari ni. Tak umah, tapi yang Nabi beli baru. 75 solat sunat. Daras Abdul Rahman Mat. Dalam kitab ni dia sebutlah segala solat-solat sunat yang pelik-pelik pun ada. Solat hifzul iman, jarang orang buat. Dalam ni disebutkan sembahyang sunat taubat kaifiat dia. Tapi tak sama macam anak hafal dulu. Dulu anak hafal dia kena baca Al-Quran yang khusus. Tapi tengok di sini dia adalah bagi kaifiat dia. Solat sunat. Ada setengah kitab Jawi solat malam Rajab pun ada. Dia bagi kaifiat cara sembahyang solat 15 Rajab, nisfu Rajab, nisfu Syaban. Padahal itu bid'ah. Bid'ah mengikut Imam Nawawi dan seumpamanya. Tapi Imam Ghazali kata disuruh buat dalam Ihya. Melihat Imam dalam Al-Makki, Abu Talib Al-Makki dan Qutul Qulub pun sama juga. Wahabi. Imam Nawawi kata bukan, anda kata. Dalam Fathul Mu'in pun sebut sama juga, bid'ah. Qabihah. Kenapa Rajab? Sembahyang 1 rakaat nisfu Syaban. Dalam tu ada sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin boleh satu Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki. Tapi dalam I'anah pun rak sebut masalah tu. Dalam Fathul Mu'in pun rak juga. Dalam tepi pun sebut. Di mana ni? Taubat okey. 24. Anda cari lama di kaifiat taubat sunat taubat. Dia kata memanglah Fatu kata senang mayanglah macam biasa. Nak baca apa? Tak? Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas.
Dan rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan Qul a'udzu birabbin nas. Oh, banyak kaifiat ni. Kemudian memperbanyak istighfar. Cara yang kedua apa dia? Rakaat pertama Al-Fatihah, kedua ayat kursi. Rakaat kedua Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Kemudian ni yang anda dapat ni, kaifiat ni. Sujud terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali. Ini tak ada warid ni. Tak ada warid. Cuma ulama ajak. Cara yang ketiga Al-Fatihah ayat kursi. Kemudian Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Kemudian ada juga Al-Fatihah ayat kursi, kemudian Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Oh, samalah. Ni tulis ni kaifiat ni. Kaifiat ni masa ambil dulu ngaji yang guru pun sama juga. Fatihah ayat kursi, lepas tu Fatihah Qul hu. Kemudian sujud terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali di sujud terakhir. Kemudian lepas baca doa tu, baca doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Sampai habislah. Ini dipanggil sayyidu al-istighfar. Betul tak? Sayyidu al-istighfar. Dia dapat ini. Fatihah ayat kursi, Fatihah Qul hu. Lepas tu sujud terakhir baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Ni tasbih apa? Nabi wa Nabi Yunus nabzam bihi ba'da tasbihin bi batnihima. Itu dia. Fatihah ayat kursi. Lepas tu Fatihah Qul hu. Kemudian sekali lah. Kemudian sujud terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 40 kali. Lepas tu lepas mayang baca apa? Lepas mayang baca apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk ila akhir. Main taubat ni. Oh. Ni hadis ni main taubat. Lepas ni boleh tukar kot. Sebab kata para ulama, istighfar ialah sebab bagi pembukaan rezeki. Siapa yang nak rezeki dia dibuka dengan limpah ruah, kena banyak istighfar. Lepas ni boleh. Kita nak minta ustaz mayang taubat. Bukan mayang hajat ni, mayang taubat. Sebab mungkin nak jawab lah, nak pertahan kan. Dia istighfar ni masing-masing lah. Nak mana boleh istighfar untuk orang lain. Betul kot jawab abang Ali. 40 kali. 40. Lepas ke masa sujud. Sujud tu kan. Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni zalimin 40 kali. Lepas mayang tu bacalah sayyidul istighfar. Sekali. Fatihah ayat kursi. Rakaat kedua Al-Fatihah Qul hu. Kita sujud baca apa? Tasbih Nabi Yunus 40 kali. Lepas mayang baca apa? Sayyidul istighfar. Dia waktu nak doa ni kan, dia dalam sujud boleh. Ataupun waktu apa? Tahiyat boleh tak? Jangan doa bahasa Melayu lah. Sebab itulah buat pula doa bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa-dosaku. Tak? Berat itu. Ada orang tu. Ada seorang tu dia 40 tahun mayang tahajud. Berapa 40 tahun. Rasa belah-belah tahun mayang tahajud. Dia doa bahasa Melayu masa sujud terakhir. Kalau ikut mazhab Syafi'i itu sia-sia lah mayang dia. Tak? Belik. Ada kau. Untuk doa lah. Bukan sembang. Sembang bahasa Melayu. Woi, benar tu. Berat itu. Tapi kau tu luar mazhab saya ingat. Lepas salam saya sembang. Sembang. Mayang hajat tahu kan kaifiat dia kan? Mayang hajat kaifiat dia kan? Hajat kau. Mayang hajat macam apa? Kau mayang Fatihah mulik kan? Kau tak baca apa duduk ngangor. Fulus. Macam apa? Mayang hajat macam apa? Kursi. Aku dia 3 kali. Oh, 3 kali. Oh, hebat ni. Boleh kok.
Mayat hajat banyak kaifiat. Ada mayat hajat, istilah dia mayat hajat Syekh Abdul Qadir Jailani. Langkah 40. Langkah 40 tu ada kok. Mayat kaifiat Syekh Abdul Qadir Jailani. Angkat nama. Angkat kedua. Ya, anda tahu Fatihah, ayat kursi, kedua Fatihah amanah Rasul. Cuma kalau buat gitu nampak apa? Dia akan nampak dipanjang lagi yang rakaat kedua. Sebab amanah Rasul 2 ayat. Yang la yukallifullah, sebab rakaat pertama mesti panjang daripada rakaat kedua, tu sunat. Cumanya dekat sujud terakhir tu boleh doa lah. Anda baru ni mayang tu anda sujud cepat, anda tak ingat, lupa doa. Lepas tu lepas mayang hajat, nak baca doa pun nak baca apa? Baca selawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilah. 7 ke 11 kali okey ya. Selawat nariyah. 7 ataupun apa? 11 kali, lepas tu doa dengan doa Allah yarham Tuan Guru Haji Hashim. Apa tak doa? Ni. Berat doa-doa pun tak apa. Tak. Ada kertas tu balik cari. Doa yang tulis tu Haji Hashim dekat situ ada titik-titik tu tempat doa hajat lah. Doa untuk apa? Hajat dia. Allah Taala wali taufik. Sallallahu alaihi wasallam.